Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua penonton-penonton yang sedang bersama dengan kami ketika ini secara langsung dalam talian di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad. Apa khabar? Dah makan ke belum? Hari Sabtu ni awak buat apa ya? Tapi tak apa saja aktiviti yang sedang anda lakukan ketika ini, apa kata anda buka sahaja Facebook ini untuk anda dengarkan kami bersama-sama untuk borak-borak je pagi ini untuk kita kongsikan pelbagai informasi-informasi menarik berkaitan pelaburan. Dan hari ini kita di hari kedua untuk program Fiesta Labur PNB at Home yang mana sepanjang 3 hari perkara ini berlangsung, kita nak kongsikan macam-macam aktiviti dan juga macam-macam informasi-informasi berkaitan pelaburan yang sesuai kepada anda. Okey, kalau cakap tentang pelaburan, cuba angkat tangan. Siapa yang memang ada banyak melabur? Dan yang wajib mesti dah kena ada ASB. Kemudian ada lagi pelaburan-pelaburan lain yang mungkin anda nak cuba instrumen-instrumen lain dan kita nak tahu, nak faham macam mana cara untuk kita melakukan urus niaga ni dan adakah pelaburan ini sebenarnya sesuai ataupun tidak. Ini yang nak kita kongsikan pada hari ini iaitu tentang Forex. Ini yang tengah popular ataupun trending lah. Kalau kita tengok dekat Facebook ni, kat Instagram, banyak sebenarnya orang membincangkan tentang pelaburan Forex ni. Okey, ini yang saya nak kongsikan serba sedikit kepada anda semua penonton-penonton kita tentang Forex ini. Kalau kita cakap tentang Forex, mungkin ramai yang tak berapa faham apa sebenarnya di sebalik urus niaga dan juga pelaburan yang melibatkan tukaran mata wang ataupun lebih dikenali sebagai Forex ni. Dan berdasarkan kajian setiap 3 tahun oleh Bank Penyelenggaraan Dagangan Antarabangsa, pasaran Forex ni sebenarnya menjalankan dagangan sebanyak 1.65 trilion sehari. Jadi cuba bayangkan banyak dan gabungkannya dengan pilihan mata wang serta kontrak niaga yang di hadapan. Yang ni orang kata bahasa kewangan lah kan, dan jumlah yang didagangkan itu pada apa-apa hari adalah lebih daripada 5 trilion US dollar. Cuba darab dengan ringgit Malaysia berapa kan? Jadi hari ini sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda tentang dan mengupas apakah sebenarnya tentang Forex ini, bagaimana cara nak melabur dalam Forex, apakah risikonya dan bagaimana pula peluang untuk anda meraih keuntungan daripada pelaburan ini. Betul ke orang cakap senang sebenarnya nak dapat untung? Dan ini yang kita nak kongsikan bersama dengan pakar kita pada hari ini, pandai jemputan kita iaitu Encik Faris Muhammad Steve selaku pakar dan juga jurulatih Forex MYF Consultancy untuk kita bincangkan topik kita hari ini iaitu tarikan Forex. Benarkah indah kabar dari rupa? Okey. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Cik Faris dah makan? Dah makan dah. Alhamdulillah. Cik Faris, saya sempat kongsi poster malam tadi dah lewat lah juga. Tapi lepas tu bila saya kongsi poster tu, saya share dekat IGS, ramai sebenarnya pengikut-pengikut Cik Faris ni. Popular orang kata. Okey, jadi kita nak kongsikanlah terus tentang topik kita hari ini dan saya kira ramai juga dalam kalangan penonton kita ni. Tapi sambil-sambil anda tonton di Facebook ni, apa kata anda follow dan like Facebook ASNB ini, share kat kawan-kawan supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada perkongsian borak-borak aja pagi ni. Okey, kalau kita cakap tentang Forex ni, kita dengar, kita baca tentang Forex, tapi sejauh mana kami ini memahami tentang Forex tu mungkin pemahamannya tu berbeza-beza. Jadi kalau bolehlah Cik Faris kongsikan kepada kami kan, sebab ramai orang cerita senang betul nak meraih keuntungan apabila kita melaburkan dalam pelaburan ini. Jadi boleh tak kongsikan apa itu sebenarnya Forex dan macam mana sebenarnya urus niaga Forex ini berlangsung? Baik, okey. Forex ni sebenarnya dia berasal daripada perkataan foreign exchange. So dia ialah satu pertukaran mata wang asing yang didagangkan secara antarabangsa. Forex ni juga dia punya asas dia ialah di antara supply and demand daripada buyer and seller yang menggerakkan market ini kerana mereka menganggap ini sebagai satu aset. Okay, dan juga Forex ni juga adalah satu pasaran kewangan yang terbesar di dunia. Seperti yang Cik Fiza sebut tadi, hampir 5 trilion yang didagangkan sehari. Wow. Okay. Jadi dia juga digerakkan oleh beberapa peserta yang lain, di mana peserta ini termasuklah bank pusat, broker, retail trader dan banyak lagi. Dan
Antara urus niaga forex yang biasa berlaku di luar sana ialah seperti mana kita ingin pergi ke luar negara. Okay, so kita akan pergi kepada money changer untuk menukarkan mata wang kita kepada mata wang negara-negara yang kita nak pergilah. Contoh kalau kita nak pergi Thailand, kita akan beli mata wang Thailand. Itu salah satu yang biasa berlaku di luar sana. Tapi untuk hari ini yang kita ingin fokuskan ialah bagaimana kita ingin menjana pendapatan melalui salah satu lagi itu ialah forex trading. Okey, di mana mereka menggunakan forex ini sebagai tempat untuk menjana pendapatan. Okey, di sini mereka akan deal dengan broker untuk membuka akaun dan mereka di sini mereka akan melakukan trading secara online lah biasanya. Itu apa yang biasa mereka lakukan lah. Jadi apa yang Cik Faris kongsikan ni, apa yang kita faham dalam bahasa mudahnya, di mana ada penawaran, di situ juga pastinya ada permintaan, ada dan penawaran, di situlah boleh berlaku urus niaga dalamnya. Dan kalau kita beli sesuatu mata wang tu dalam kadar yang rendah, kemudian dijual pada kadar yang tinggi, di situ jugalah pelabur boleh mendapat untung. Tapi kita nak tahu juga sebenarnya apa antara faktor-faktor, ini yang paling penting. Faktor-faktor yang boleh menggerakkan pasaran forex ni, yang ianya sebenarnya boleh juga memberi kesan kepada nilai satu-satu mata wang tu, dan yang inilah yang kita boleh beri untung ataupun rugi kepada mereka yang melabur dalam forex ni. Okey, baik. Faktor yang paling utama macam saya katakan sebelum tadi ialah supply and demand di antara buyer and seller tersebut. Okey, di mana faktor itu ialah di mana contohlah apabila buyer ingin membeli satu mata wang, demand dia terlalu banyak, maka secara automatik mata wang tersebut akan meningkat. Okey. Ataupun apabila supply lebih daripada demand, maka secara tidak langsung mata wang tersebut akan jatuhlah. Itu faktor yang pertama. Okay, faktor yang kedua ialah tanggapan nilai terhadap mata wang tersebut. Okay, dalam forex trading ni, setiap mata wang dia akan berpasangan. Contoh kita ada yang paling popular dalam pasaran, kita ada Euro USD. So katakanlah mata wang tersebut, Euro tersebut dia lebih positif daripada USD, maka secara automatik Euro USD tersebut akan meningkat. Okay, tetapi sekiranya salah satu mata wang tersebut, katakanlah Euro tersebut ataupun USD tersebut jatuh, maka kita akan menjual mata wang Euro USD tersebut. Okey. So nilai positif antara benda ni dia akan menyebabkan relatif lah. Salah satu itulah akan menyebabkan naik ataupun turun. Okay, yang kedua, biasanya trader ataupun orang yang sentiasa berdagang ni, dia akan fokus kepada news, okay? Ataupun kita panggil sebagai pengumuman dan peristiwa ekonomi. Pada ketika ini, biasanya dalam kita punya trading system tu akan berlakunya sesuatu gelombang, sama ada kenaikan yang mendadak ataupun penurunan yang mendadak. So biasanya trader akan menunggu pada saat ini untuk menjana pendapatan yang lebih. Kebiasaannya sehari pergerakan market untuk forex trading berlaku dalam antara 100 ke 150 pip. Pip tu kira kita panggil sebagai point lah. Ini bahasa-bahasa forex. Bahasa dia Orang betul lah. kata dak forex lah. Kan? Okay, so tapi kalau news ni keluar, dia release, biasanya dia boleh pergi lebih jauh sama ada 200 ke 300 pip macam tu. Okay, dan yang seterusnya ialah biasanya dalam sesebuah negara kita ada bank pusat. So bank pusat ini dia akan memberikan dasar dan kadar faedah berdasarkan ekonomi semasa negara tersebut. So keadaan ekonomi semasa negara tersebut juga akan membantu ataupun mungkin akan menyebabkan mata wang tersebut jatuh. So ia bergantung kepada keadaan semasa negara tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah sentimen pedagang. Contoh, pernah tak kalau kita tengok bila orang kata harga emas nak naik, ramai orang batu pergi beli emas. Okay, so dia macam itulah. So maksudnya bila berlaku benda-benda peristiwa sentimen pedagang ini, bila orang bagi tahu katakanlah contoh, okay, mata wang ni nak naik ni, so kita pergi beli. Speculate lah. Speculate, yes. So apabila ini berlaku, satu dunia membuat perkara yang sama, ia akan menyebabkan mata wang tersebut naik. Okey. Itulah antara faktor-faktornya lah. Ini bermakna kalau kita nak buat sesuatu pelaburan tu, kita bukan main suka-suka je. Kita kena ada ilmu juga. Ada banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Selain kita faham kalau berlakunya urus niaga, mesti ada permintaan dan juga penawaran. Faktor ekonomi, faktor isu semasa. Contohnya macam KDNK negara dari segi pandemik yang melanda dunia dan sebagainya. Itu juga turut memberi impact terhadap pelaburan-pelaburan kita. Dan ini kita faham. Tetapi kalau kita nak tahu jugalah sebenarnya siapa sebenarnya peserta-peserta ataupun orang yang terlibat dalam forex ini, Cik Faris?
Okey, antara peserta yang terlibat dalam Buy Forex ni yang paling utama biasanya bank pusat lah. Okey, bank pusat. Kemudian kita ada broker, kita ada fund manager, kita ada retail traders dan kita ada juga syarikat multinasional. Tapi antara semua peserta yang terlibat ini, yang paling dekat dengan traders ialah broker lah. Ya. Okey. So kenapa? Kerana broker ni dia menyediakan satu platform trading di mana trader ni dia senang nak akses kepada sistem tersebut. Okey, contohlah kita jumpa satu broker ni kata okey buka akaun dengan dia, kemudian mereka akan sediakan satu platform yang mungkin akan dikenakan beberapa charge tertentulah. Contohnya macam swap. Swap ni adalah satu charge yang dikenakan apabila mereka hold position lebih daripada 24 Bukan swab hours. test Bukan swap test. Bukan jangan salah Okey. faham ya. Kemudian antara charge lain dikenakan seperti perbezaan di antara harga jual dengan harga beli. So itu kita panggil sebagai spread. So itu juga salah satu charge yang dikenakan kepada traders lah. Okey. Kemudian broker-broker ini juga biasanya dia akan membantu trader tersebut untuk membuat buy and sell tersebut lah. So itu yang menyebabkan mereka boleh senang akses kepada broker, dan kadang-kadang ada juga broker yang menyediakan bonus-bonus kepada traders yang tidak mempunyai modal yang besar. So mereka akan buka akaun disebabkan tarikan tersebut. Oh macam-macam Macam-macam. sebenarnya. Itu yang kita kena tahulah juga kan. Tapi sebab Cik Faris ada sebut tentang broker forex. Okey. Jadi kalau cakap tentang broker forex ni, adakah bermaksud kalau ada dalam kalangan followers-followers kita yang sedang menonton ketika ni, mereka nak buat pelaburan dalam forex, bermakna mereka kena melakukan urus niaga itu bersama dengan broker forex. Itu satu. Betul. Tetapi sekarang ni kita tahulah, maklumlah zaman era kecanggihan teknologi ni kan, di mana ada permintaan dan penawaran tu, ada berlakunya urus niaga dan jual beli. Tetapi kadang-kadang dik, kita tak tahu dik, mana satu yang original, mana satu yang tipu-tipu. Di sana rancak, di sini rancak, di mana-mana rancak. Kita tak tahu mana satu sebenarnya yang betul. Macam mana kita nak tahu broker mana ni sebenarnya yang sah? Baik, okey. Pertama sekali kalau ikut saya punya pengalaman, kalau nak memilih broker yang paling sah, kita akan tengok berapa tahun dia punya operasi dulu. Okey. Kalau boleh kita pastikan sekurang-kurangnya dia punya operasi 5 tahun dan ke atas lah. Okay, sebab apabila satu broker itu berada dalam pasaran lama, maka kita boleh nampak dia punya kestabilan. Okay. Yang kedua, pastikan broker tersebut dia berdaftar dengan dia punya pengawas selia. Contoh kalau macam kita di Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Okay, macam kita juga ada contoh broker di Malaysia, nama dia RM Investment Bank, berdaftar dengan Labuan Financial Service Authority. Okay, itu salah satu contohlah yang berada di Malaysia. Kemudian ada juga banyak lagi broker-broker lain yang berdaftar seperti Saxo Bank, okay, IG, Avatrade, Welltrade, ATFX dan banyak lagi lah. Okay. Walau bagaimanapun, broker-broker yang terbaik, pastikanlah kita pilih broker yang berada di Malaysia lah, supaya senang untuk kita berurusan dengan mereka lah. Senang nak trace lah. Ya, betul. Gitu. Jadi apa yang saya faham lah serba sedikit, saya rasa bukan saya saja, tapi penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini mungkin dah kalau teringin nak buat pelaburan ni dah faham serba sedikit. Kalau dari segi buy and sell tu, kita perlu ada broker forex itu sendiri kan. Tapi kan kalau kita cakap tentang forex ni lah, ini yang banyak kita baca hari ni, saban hari tentang forex ni. Kalau orang kata kalau masuk forex, insyaAllah banyak keuntungannya. Macam Pakcik Kaya macam tu kan, sebab banyak iklan-iklan yang dikongsikan mengatakan bahawa kalau join forex ni boleh untung besar. Sebab tetapi kadang-kadang ada orang yang dia mudah tertarik dengan pulangan yang dijanjikan. Tapi kadang-kadang kita tak pasti, kita tak tahu bagaimana pelaburan ini perlu dan juga boleh diuruskan. Dan kalau macam saya sendiri, saya risau jugalah. Saya takut, maklumlah saya ni konvensional sikit. Saya kalau saya nak buat pelaburan, saya yakin dengan pelaburan yang lebih stabil. Contohnya saya, ialah kita ni itu je duit yang kita ada. Saya yakin saya akan masukkan contoh wang saya di pelaburan yang yakin, contoh di SMB, di bank-bank yang saya yakin. Pelaburan yang saya yakin. Tetapi bila cakap tentang forex ni, tengok iklan teringin. Sebab orang kata untung besar, kita pun teringin lah kan nak tambah koleksi-koleksi kasut, tas tangan, kereta begitu. Macam iklan-iklan tu selalu tu. Betul. Tapi kan, saya nak tahu, betul ke masuk pelaburan forex ni memang boleh untung besar, ataupun sebenarnya untuk untung ada cara-cara tertentu yang perlu kita tahu dan perlu kita lakukan? Okey, jika tanya kepada saya akan menjawab dua jawapan, iaitu betul dan juga tidak. Oh, itu jawapan tengah-tengah tu. Okey. Kerana apa? Kerana di dalam pelaburan dia memang tidak ada satu kepastian.
dari segi keuntungan. Okey, dia tidak seperti kita menyimpan dalam ASB. Okey, so sekiranya kita menyimpan dalam ASB, kita memang pasti hujung tahun kita memang akan dapat dividen. Tunggu Okey, kan. yes, tunggu, dia lebih selamat. Okey, tetapi di dalam trading mengikut pengalaman saya, okey, macam saya sendiri saya pernah mengalami kerugian yang sangat besar lah. Okey, saya pernah mengalami kerugian $10,000 USD dalam satu malam je. Okey. $10,000 USD? Ya, betul. Banyak tu. Okey. Okey, so tapi ada juga saya punya student-student yang pernah buat $500 USD modal mereka, kemudian dalam masa 7 hari mencapai $8,000 USD. Okey, so ini kita panggil sebagai high risk trader. Okey. Okey, ada juga kawan saya yang invest di dalam kita panggil prop trading. Okey, sekarang ni dia dah buat hampir $250,000 USD. Semalam dia bagi tahu saya dia pergi Maybank. Dia cakap, oh sekarang ni dia punya account ada $250,000, layanan mesra daripada Maybank dia cakap. Oh, Lain. premier. Okey. Okey, so nak bagi tahu, yes, dia memang ada untung, dia juga ada rugi. Okey, tapi apakah cara terbaik, maksudnya cara untuk yang kita nak pastikan bahawa kita ni selamat dalam trading ni? Pertama sekali kita kena mempunyai macam saya dana yang lebih selamat sebelum kita invest di dalam trading ni. Sebab dalam trading dia akan melibatkan profit and loss. Okey, di mana dia punya loss tu sebenarnya pasti Loss tu confirm. Maksudnya bila kita masuk ada kaki dalam trading, loss tu memang pasti. Profit tu kita anggap macam rezeki lah. Betul. Okey, itu macam tu. Ini yang kita kena tahu juga kan, kalau dari segi pelaburan ni dia memang akan ada turun naik untung dan ruginya. Tapi daripada pengalaman Cik Faris ni, saya pun nak kongsikan jugalah, ada juga dalam kalangan kawan-kawan ni, bila kita tengok apa yang dipromosikan tentang pelaburan ini memberi keuntungan yang besar dan lebih ramai juga nak cuba sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang dia memang berkemampuan, dia nak cuba, dia masukkan duit dia sikit, macam Cik Faris kata tadi, satu malam hilang $10,000 US. Menangis tak masa tu? Masa tu menangis tepi bujur katil lah. Nangis jugalah. Okey, tapi mungkin ada lagi. Itu yang rugi 40,000, yang 400,000 US dollar ada lagi kan. Tapi ada setengah orang gaji dia memang banyak tu je. Tapi dia sebenarnya dia mungkin dia ada kat situ. Dia daripada dia ada simpanan di tempat yang dia memang dah yakin dah lama simpan ni. Tapi sebab nak join ni, orang kata forex ni bagus. Jadi dia pun keluarkan duit dia daripada pelaburan tu, dia pergi masukkan satu malam. Jadi dia hilang semua simpanan dia. Jadi adakah sebenarnya kita nak kongsikan ni, kita nak didik masyarakat kita juga kan, untuk saya dan juga penonton-penonton semua kan. Jadi kan macam mana kita nak cadangkan, adakah sebenarnya forex ini dilihat sebagai satu bentuk pelaburan yang berisiko tinggi, yang mana mungkin lebih sesuai untuk orang yang dia ada duit lebih untuk dilaburkan. Jadi kadang-kadang kalau rugi pun dia tak rasa tertekan lah, sebab kedudukan kewangan dia dari segi simpanan, nak bayar kereta, nak bayar bil sekolah anak, semua cukup, makan pakai semua cukup. Jadi ini yang kita nak didik masyarakat kita. Kalau kita nak bantu mereka untuk yang berminat melabur dalam forex, apa antara kesilapan biasa yang sering dilakukan? Ada yang sampai memang rugi teruk, memang sampai kena jual rumah, jual kereta, pinjam pula duit isteri dan sebagainya. Bukan dia tak untung, tapi dia hilang terus modal yang dilaburkan. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita. Okey, biasanya antara kesilapan utamalah apabila orang dengar pasal forex, mereka ingat mereka akan jadi jutawan. Sebab di luar sana kita lihat apa yang ditawarkan oleh mereka seperti di IG, Facebook, ditunjukkan dengan kereta mewah, rumah mewah, duit dilimpahkan di atas katil dan sebagainya, menyebabkan ramai rasa macam apabila kita join je forex, kita memang confirm akan kaya lah. Okay, so maksudnya mereka terburu-buru untuk join dengan invest pada tempat yang kebiasaan tidak betul. Salah satunya kalau kita nampak, contoh kita nampak adanya tawaran mengatakan kalau kita invest sekarang 100, esok dapat 1000. Ya ke? Okay. Itu sebenarnya kalau kita fikir macam tak logik. Tapi untuk orang di luar sana sebenarnya ramai yang join, sebab saya selalu dapat DM daripada orang ataupun PM yang bertanya kepada saya, betul ke benda ni? Betul ke benda ni? So bila kita tengok, okay, contoh katakanlah ada orang hantar kepada mereka benda-benda macam tu, sehingga kan sebenarnya mereka dapat deposit. Bila dapat deposit baru tanya kepada saya. So tak boleh buat apalah. So maksudnya kita nak beritahu bahawa di luar sana ramai orang percaya kepada keuntungan yang cepat. Itu antara sebab dia punya daya tarikan yang menyebabkan orang terlibat lah. Kemudian mereka tidak faham tentang dari segi macam saya katakan tadi, risiko profit dan loss tersebut. Okay, mereka ingat bila masuk dalam trading confirm profit. Okay, memang betul, memang sebab dalam trading dia cuma ada buy and sell. So kalau tak buy confirm sell lah, kalau tak sell confirm buy.
Okay. So maksudnya apabila mereka masuk, mereka terus melaburkan amount yang terlampau besar. Sedangkan apabila kita belajar, kita mesti bermula dengan akaun yang kecil dahulu. Okay, kemudian apabila kita telah menghasilkan profit, barulah kita masukkan amount yang lebih sesuai dengan kita punya diri sendirilah. Okay, kemudian apa lagi yang saya nak sampaikan ialah kebiasaannya mereka ini tertipu dengan skim-skim yang lain selain daripada skim sebagai macam MLM, okay, multi level marketing. So bila benda macam ni menyebabkan mereka tertarik untuk buat duit cepat, dan itu adalah budaya kita lah di sini. Faham. Malaysia. Ini yang kita nak didik diri kita dan juga masyarakat lah sebenarnya. Kalau kita nak buat sesuatu pelaburan tu, kita kena ada semak dan imbang lah kan, check and balance tu. Bagaimana kita kena ada ilmu dan kita jangan mudah juga terpengaruh dengan iklan-iklan yang mungkin menawarkan keuntungan yang kadang-kadang tak masuk akal. Sampai itu yang membuatkan kadang-kadang dalam kalangan kita ni, ada dalam kalangan kita faham yang dalam keadaan terdesak yang mungkin merasakan itu antara cara untuk mereka menambah pendapatan melalui pelaburan ni. Tapi kita kena tahu di manakah sebenarnya pelaburan yang lebih selamat. Kalau kita ni tak ada banyak duit sangat kan, macam saya mungkin itu je income yang saya ada, mungkin saya lebih selesa untuk melaburkannya ke tempat yang saya yakin memang hujung tahun inilah pulangannya. Jadi kalau mungkin nak dikongsikan juga, Cik Faris, kita ada banyak masa lagi kan, macam mana kita nak tahu, nak bezakan antara broker forex ni yang asli dan juga yang palsu. Macam mana kita nak tahu tu? Okey, macam saya katakan tadi, paling mudah kita tengok dia punya sistem. So kalau broker tu ada sistem macam MLM ataupun skim-skim pelaburan yang kita nampak macam nak boleh cepat kaya. Okey. Itu antara faktor utama lah yang kita pastikan bahawa broker tersebut biasanya tak tahan lama lah. Biasa dalam 1 ke 2 tahun je. Tapi kalau dia hanya menyediakan satu platform trading semata-mata, biasanya itu adalah satu-satu broker yang kita boleh kata sebagai legit lah. Okey. Jadi kita kena tahulah juga kan, tak bolehlah macam kadang-kadang kalau saya share je terus percaya. Kita kena buat sedikit penyelidikan. Kita kena siasat, kita kena ambil masa. Sebenarnya kan dalam kehidupan ni, apa saja yang kita buat, kita kena bersederhana dan kita kena ada ilmu di dada. Macam contohlah, kalau kita proses kita nak turunkan berat badan, kita pun ambil masa juga. Sama juga dengan pelaburan, dia pasti ada masa yang ditentukan dan juga diperuntukkan, dan dalam masa yang sama kita kena sabar. Sebab dalam proses kita nak melakukan sesuatu tu, ada masa kita konsisten, ada masa tidak, ada masa boleh turun, ada masa boleh naik. Begitu juga dah mungkin dengan pelaburan ini, yang mana kita kena bersedia. Dan kadang-kadang kalau kita lihat hari ini, macam kita dah kongsikan awal tadi kan, banyak iklan-iklan yang dikongsikan di internet tentang tawaran-tawaran yang sangat-sangat menarik. Lepas tu kan, bila mereka tengok tentang pulangan-pulangan yang tinggi tu, yang sebenarnya kita tak tahu betul ataupun palsu, dan kita pula tak tahu siapa orang kat belakang tu yang menjanjikan sebegini. Adakah ini, bila tengok ramai orang yang eager, yang teruja nak join perkara-perkara sebegini, ramai juga orang yang ambil kesempatan untuk menjadi broker palsu ini? Cik Faris. Okey, betul. Sebenarnya memang betul. Salah satu faktor macam saya katakan tadi. Contoh macam kami sendiri pun, apabila kita menyediakan kelas untuk belajar, lebih ramai orang suka untuk join grup kita panggil grup signal. Okey, di mana mereka tak perlu belajar. Orang ini akan menyediakan signal untuk buy and sell kepada trader tersebut. Mereka hanya join grup, tunggu signal dan tekan. Okey. Maksudnya orang kita lebih suka benda yang simple dan cepat. Sebab kalau nak belajar, contoh kalau kita masuk ke dalam kelas, kita perlukan komitmen yang tinggi yang pertamalah. Kita perlukan komitmen masa, kita perlukan komitmen tenaga. Di mana untuk mahir dalam forex trading ni, dia memerlukan masa yang agak lama ataupun cepat bergantung kepada individu tersebut. Sama seperti macam kita belajar memasak. Contohnya asalnya kita tak pandai. So Betul. kita akan tengok menu. Kemudian bila dah lama-lama Kita Google. semua campak-campak je lepas tu. Hebat. So, dia bergantung kepada individu tersebut lah. So memerlukan masa. Kemudian apa yang kita boleh katakan lagi, untuk belajar ni pula kita memerlukan mind setting yang betul lah. Okey, mind setting yang betul supaya apabila mereka masuk ke dalam trading, sebelum start mereka dah ada gaya pemikiran yang betul, di mana untuk trading ni kita perlukan masa, dia ada profit, dia juga ada loss. So kita perlukan modal yang sesuai untuk kita letakkan supaya
apabila kita punya modal tu hilang, kita tidaklah rasa macam Hilang terlampau semua. hilang Ya. semua. Betul macam tu. Saya suka apa yang Cik Faris katakan ni, untuk kita ingatkan juga diri kita dan juga penonton-penonton kita yang bersama dengan kita. Sampai-sampai tu saya nak sapa juga, sebenarnya ramai juga yang dah bersama dengan kita pagi ni. Terima kasih banyak-banyak sambil minum kopi, makan cekodok cica dengan cili sos tu. Tengok kami di borak-borak je pagi ni kan. Dan kita ada juga yang hantar-hantar komen. Terima kasih banyak-banyak, ramai yang hantar komen. Ada yang cakap ni Cik Muhammad Nazri Muhammad Nur kata forex risk very very high. Betul ke tu? Memang kalau saya belajar pun dekat universiti ataupun kita Google ke YouTube, memang dia punya kedudukan forex tu berada dalam kedudukan yang high risk. Okay, tetapi di dalam high risk tu kita boleh pilih pula untuk kita nak jadi trader yang high risk, medium risk ataupun low risk, bergantung dengan cara kita tetapkan pengurusan loss tersebut apabila kita membuat jualan atau pembelian. Okay, contoh, katakanlah kita ada modal $1,000 untuk kita start kita punya trading. Okay, kemudian kita dah tahu apabila kita $1,000 tu banyak dia memang main USD semua. kita memang kita biasa sebab hebat. dalam trading ni USD ialah mata wang yang paling utama lah. Okay, di dalam forex trading ni. Okay, so apabila kita masukkan $1,000, okay, setiap kali kita nak masuk kita punya position buy ataupun sell tersebut, kita dah tetapkan daripada 1,000 tadi berapa yang kita sanggup loss untuk position pertama. Contoh, katakanlah kita sanggup loss $30 sahaja. So apabila kita trade sampai $30, kalau kita loss kita akan cut. Okay, di mana kita hanya akan loss $30 sahaja. Tetapi kebanyakan orang mereka takut untuk cut mereka punya loss. So dia akan menyebabkan nilai 1,000 tadi menurun dan terus habislah macam tu. Okey, kadang-kadang kita masuk pelaburan-pelaburan yang dah biasa ni, kita hanya masuk duit tiap bulan tolak kan. Contoh, kita tolak duit dekat dalam bank kita masuk SB. Hujung tahun kita tahu dividen akan diumumkan, kita dapat untung. Tapi kalau kita buat pelaburan-pelaburan sebegini, kita pun kena cakna, kita kena tahu, kita kena tengok dari segi macam apa tadi, panggil apa, pipe, apa tadi? Apip. Oh, nampak sangat budak ni. Bukan dak-dak trading. So maksudnya kita kena tahu apa yang berlaku lah dari segi pelaburan tu. Itu yang tadi ada juga kaitannya dengan broker. Broker forex ni, betul tak? Tadi Cik Faris ada kongsikan tentang yang mana digalakkan untuk kita menggunakan broker di dalam negara. Yang mana senang untuk kita trace dari urusan buy and sell ataupun jual beli tu. Tetapi kan, boleh tak jelaskan apakah sebenarnya risiko dan juga bahayanya kalau kita gunakan broker offshore ni? Okey, dia sebenarnya macam saya kata tadi, risikonya bergantung kepada setiap individu. Okey, kita ada orang yang high risk, kita ada orang yang medium dan juga low risk. Okey, kebiasaannya kalau kita melabur menggunakan modal yang kecil, contoh $100, $50, isu broker ni bukan satu isu yang besar lah. Sebab kalau kita invest pun, kalau benda tu hilang, kita tak terasa sangat. Tetapi bagi professional traders yang melabur sebanyak $10,000, $100,000, so amount tu sangat besar. So mereka memerlukan satu tempat di mana kawal selianya adalah tempat yang boleh menjamin dia punya fund tu supaya bertahan lebih lama dalam pasaran. Kita tak naklah bila kita masukkan duit kita dalam broker tersebut, lepas 5 bulan, lepas 6 bulan mereka hilang. Okay, so bila hilang, tak dapatlah duit tu balik kan. Ataupun broker tersebut mengalami masalah apabila kita memang pernah berlaku apabila kita, contohlah kita deposit $1,000 je, tiba-tiba kita mengalami keuntungan sehingga $50,000 ke $100,000, broker tak nak bayar. Itu boleh berlaku, bukan dah berlaku pun. Okay, so kita itu antara risiko-risiko. Maksudnya sekiranya kita join broker-broker yang offshore, yang susah untuk kita nak deal dengan mereka. Maksudnya kalau kita nak pergi luar negara, kena seberang laut lah. Kan? So maksudnya jauh. So benda-benda ini menyebabkan kita kalau boleh pilihlah broker yang regulated tu, maksudnya yang berdaftar dengan tempat yang senang untuk kita berurusan. Supaya sekiranya berlaku apa-apa, kita boleh pergi ke mahkamah, kita akan melakukan proses undang-undang dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun ada juga isu sejarah yang di mana broker yang regulated ini juga pernah menipu klien mereka lah. Ia berlaku dalam 3-4 tahun lepas macam tu. Ada kes ni sebenarnya. Ada juga. So maksudnya tetap ada risiko, tetapi ianya lebih selamat berbanding broker yang tidak berdaftar. Sebab kalau tak berdaftar, maksudnya
anytime boleh hilang lah. Macam tu. Itu yang pentingnya Ya, sebenarnya itu kan. betul. Itulah dia kadang-kadang kita ni suka ikut-ikut orang kan. Sebab tengok kawan beli kereta baru, kita pun nak lah juga nak raya ni kan. Nak balik kampung bawa kereta seronok kan. Jadi kita kadang-kadang kita cuba mengambil risiko yang kita tak tahu apakah bahana dan juga padannya pada diri kita. Jadi kalau kita nak melabur, kita kena pastikan kita tahu caranya dan pada orang yang betul. Supaya kita taklah kerugian yang besar. Kita faham dalam pelaburan pasti ada untung rugi, tetapi kita tak nak kita ditipu. Ini kadang-kadang berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang mungkin lebih kepada menjurus kepada anak-anak muda, sebab kadang-kadang mereka teruja tengok perkara ini, mereka pun kalau boleh nak keuntungan dalam masa satu malam. Jadi kadang-kadang mereka baru je mula kerja. Adakah sesuai sebenarnya kalau anak-anak muda yang baru je memulakan ataupun bekerja ini untuk membuat pelaburan dalam forex ni? Okey, sebenarnya untuk pelaburan kita panggil trading lah, tak kira lah forex ke, futures ke, index ke, kripto ke, saham ke, sesiapa pun sesuai. Sebab apabila kita nak melibatkan diri dalam perdagangan ini, biasanya kita bukannya nak allocate semua gaji kita. Okey, so kita akan allocate modal tu bergantung kepada baju masing-masing lah. So kalau kita punya gaji sikit, kita allocate sikit lah. Janganlah Okey. kita pergi, contoh, kita punya gaji sebulan 1,000, kita pergi letak semua, pergi buat loan lagi, keluarkan duit daripada ASB pula, campak ke sana. So itu menyebabkan risiko tu bertambah-tambah. So kalau nak terlibat dalam trading, pastikan, yang pertama sekali macam saya kata tadi, mindset tu kena betul dulu sebelum masuk. Bukannya ilmu dan sebagainya, mindset dulu. Sebab apa? Bila mindset betul, kita dah tahu bila kita masuk dalam trading, dia akan ada profit, dia akan ada loss. So kita tahu bila ada loss, kita akan mengalami kerugian. So kita jangan rasa sedih bila rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena uruskan risiko tu dengan selamat, dengan maksudnya mengikut kita punya diri kita. Contoh, kalau kita hanya sanggup loss 500 USD, 500 je lah. Janganlah pergi tambah lagi. 500 USD tu pun kalau dah darab dengan itu berapa tu sebenarnya kan? Itulah. Okey. So maksudnya kena tahu bahawa berapa yang kita sanggup loss supaya bila kita masuk, kita rasa kalau loss tu kita boleh abaikan sahaja. Okay, kemudian yang terakhir sekali, Pejam mata lah. pejam mata. Okay, yang terakhir sekali ialah ilmu. Ilmu ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Contoh macam semalam. Semalam saya punya jam ni terjatuh. Nak terjatuhkan. So cap belakang tu terbuka. So bila terbuka, saya cuba nak masukkan balik dalam dia punya tempat tu. So bila tekan tak boleh. Saya pun fikir, sekarang kita ada YouTube kan. So kita tengoklah, macam mana kita nak masukkan cap ke dalam jam. Ada dalam YouTube. Oh, dia tunjukkan. okey. So saya pun tengok, nampak macam senang, dia pakai pelayar lah, letak kain lah. Saya pun tekan, tak boleh juga. So apa saya buat, hampir setengah jam ke 40 minit saya cuba-cuba. Saya kata, ini macam tak masuk akal je, buang masa. So saya pun pergi kedai jam, jumpa dengan orang yang pakar. So apa yang dia buat ialah dia kata, ini kalau you tak ada ini mesin, alat ni memang tak boleh buat lah. So dia tunjukkan alat tu, dia letak, klip, dia tekan je, settle. Okey. Nak bagi tahu bahawa bila dia ada ilmu dan pengalaman, benda tu jadi mudah. Jadi shortcut. So kalau nak terlibat, pastikan ada ilmu yang proven lah, yang menyebabkan jadi shortcut. Saya faham analogi ini. Sebab kadang-kadang kita hari ini kita mengambil pendekatan mudah. Ada benda yang kita memang boleh belajar shortcut. Tapi ada benda yang sebenarnya kita kena tahu dan kita kena rujuk kepada orang yang ahlinya ataupun pakarnya. Sebab kita kalau boleh, kita nak kurangkan risiko. Supaya kita cukup duit untuk kita saving kita di waktu kecemasan, perbelanjaan kita di hari tua ataupun di waktu rainy days lah orang kata kan. Kita tak tahu malang yang boleh berlaku secara tiba-tiba. Dan ini juga dari segi literasi kewangan. Ini penting untuk diri saya dan juga penonton-penonton kita. Kita bercakap tentang literasi kewangan sebab kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni, dia tak ada tabung kecemasan pun. Dia tak ada saving untuk tabung kecemasan. Tapi apa yang dipentingkan dulu, okey, saya mau kaya, saya mau beli kereta besar, saya mau beli itu barang branded. Jadi kadang-kadang dia tak ada tabung kecemasan, dia mengambil keputusan untuk melaburkan semua duit dia ke dalam pelaburan. Jadi mungkin ada nasihat yang nak dikongsikan bahawa pentingnya untuk kita, macam mana kita sebenarnya nak kena seimbangkan pentingnya ada tabung kecemasan dan kemudian barulah kita bahagi-bahagikan kepada pelaburan-pelaburan yang kita rasa diperlukan. Okey, pertama sekali pelaburan ni dia bukannya satu perkara yang paling utama dalam kita punya kehidupan. Okey, dia sebenarnya untuk kita melabur, kita sebenarnya perlukan duit tambahan. Jadi of course sebelum kita melabur, pastikan dulu kita simpan dalam tempat-tempat yang selamat, terutamanya macam ASB lah, yang boleh bagi dividen yang tetap setiap tahun. Itu yang pertama.
So sekiranya kita nak melabur pula, pastikan duit yang kita nak gunakan itu bukannya duit komitmen. Contoh duit nak beli barang dapur, duit nak bayar kereta, Duit nak susu bayar anak. duit susu anak semua, janganlah pergi curi pula apa semua kan. Okay. So pastikan jika ada duit lebih barulah melabur. So, melabur ni satu pilihan. Dia bukannya kewajipan. Okay, so kalau kita nak terlibat dalam pelaburan, pastikan macam kata ni, duit itu bukannya duit yang kita nak pakai untuk komitmen lah. Dia adalah duit lebihan. Okey, ini memandangkan Cik Faris dah pun sentuh tentang perkara tu kan. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga. Kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ni yang mereka nak cuba bersama-sama dalam pelaburan forex ni sehingga sanggup yang ada meminjam, membuat pinjaman semata-mata untuk masukkan dalam pelaburan. Ada yang pinjam daripada institusi kewangan, ada yang kita pinjam daripada rakan-rakan, ataupun duit tabung anak, duit raya anak yang 10 tahun lepas tu pinjam dululah. Jadi apa yang kita nak perlu ingatkan kepada penonton-penonton kita bahawa forex ini adalah macam tadi kita kongsikan pelaburan yang sedikit tinggi risikonya. Jadi apa juga risiko yang bakal mereka lalui kalau mereka melakukan perkara-perkara ini tanpa mereka mendapat ilmu yang betul dan melalui individu ataupun broker-broker yang betul. Okey, macam saya katakan tadi, telah pun saya sebutkan daripada sebelum-sebelum ini. Pertama sekali, jika mereka ingin terlibat dengan forex trading ini, pastikan dapatkan ilmu yang betul lah. Dapatkan ilmu yang betul, belajar daripada yang betul. Tak kisahlah belajar dengan sesiapa pun. Jadi belajar tu maksudnya mesti jumpa berdepan lah. Jangan jadi macam saya semalam, tengok YouTube tak dapat buat juga. Kan? So kena pergi jumpa juga, pergi kedai jam juga. Okay, so nak bagi tahu benda tu memang kena perlukan komitmen. Sebab kebanyakan daripada saya punya data student saya sendiri pun, walaupun mereka dah datang belajar, kita boleh kata dalam 50% akan jadi sleeping traders lah. Okey. Maksudnya mereka tidak ada komitmen untuk datang belajar lagi untuk pastikan mereka berjaya di masa depan. So untuk mereka ada komitmen tersebut, dia kena ada satu macam misi dan visi yang jelas. Kenapa aku kena join benda ni? So of course biasanya orang nak join sebab nak kaya lah. Tapi kaya tu ni bukan satu benda yang macam realistik. So bila kita nak join tu, pastikan benda tu satu yang realistik yang kita boleh achieve supaya kita ada komitmen yang konsisten untuk buat sampai bila-bila. Macam tu. Okey, mungkin di hujung-hujung perbincangan kita ni kan ada orang nak tanya tapi segan, malu-malu kan. Ada orang kalau tanya yang kat komen tu orang malu, dia suka DM kan, DM tak boleh nak buka kan. Sampai kita borak-borak je pagi ni, mungkin ada sedikit pesanan penting yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita ini tentang pelaburan dan dalam forex ini sebagai panduan yang sedang bersama dengan kita pada pagi ini. Okey. Apa yang saya nak sampaikan ialah pertama sekali, sebelum terlibat dengan apa sahaja jenis pelaburan di luar sana, pastikan kita punya tabung kecemasan. Sekali lagi saya nak tekankan, tabung kecemasan yang saya nampak mempunyai peratusan yang agak baik, dividen dia ASB lah. Di mana kita letak, maka kita punya duit akan berkembang setiap tahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah sebelum kita terlibat dengan mana-mana pelaburan, pastikan tempat yang kita nak laburkan itu tempat yang kita panggil sebagai selamat. Di mana bukan company-company yang akan membuat penipuan, company-company yang membuat skim cepat kaya dan sebagainya. Yang ketiga, pastikan pula modal yang ingin dilaburkan itu sesuai dengan diri masing-masing dan bukan modal yang ingin digunakan sebagai komitmen bulanan. Okey. Dan yang terakhir sekali, pastikan kita punya gaya pemikiran untuk masuk di dalam mana-mana pelaburan, pastikan bahawa kita tahu apabila kita melabur, biasanya loss tu pasti. Okey, so dia punya profit tu kita anggap sebagai rezeki sahaja. Kalau orang yang bagi tahu kat anda tu kalau anda masuk pelaburan ni takkan rugi, itu tipu. Betul, itu memang betul. Jadi kalau pelaburan mesti ada untung dan ruginya. Macam dalam kehidupan kita ni lah kan, ada turun dan naiknya. Dan ada juga kan Cik Faris, daripada apa yang Cik Faris kongsikan tu tadi, ada orang cakap tapi kadang-kadang akaun ASB saya dah penuh gitu, dah tutup, dah habis dah katanya. Tapi jangan risau, sebenarnya ASB ada 2 akaun, ada ASB 1 dan juga ASB 2. Jadi anda boleh meneruskan pelaburan anda. Kalau dah lebih yang dekat ASB 1 tu, boleh masuk pula ke ASB 2. Jadi jangan risau, anda pengguna yang bijak, jadi anda memilih untuk sebenarnya membuat pilihan terbaik bagaimana cara untuk anda merancang kewangan anda dalam kita mencari literasi kewangan ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Faris di atas perkongsian ini tadi. Minta halal sekali ilmu yang telah pun dikongsikan, dan saya kira apa yang dikongsikan oleh Cik Faris tentang pelaburan dalam forex ini, apa yang paling utama sekali ialah anda penonton-penonton yang mungkin nak mula ataupun nak cuba ni, anda kena faham bahawa forex ini mempunyai risiko pelaburan yang tinggi. Jadi apa yang penting sekali, macam
macam Cik Faris dah kongsikan dan ingatkan banyak kali, jangan mudah percaya dengan janji sesetengah pihak bahawa anda boleh untung segera menerusi pelaburan forex ini. Dan apa yang membuatkan saya tertarik juga yang tentang nasihat-nasihat yang diberikan, iaitu untuk kita semua pastikan mempunyai tabung kecemasan seperti pelaburan di dalam ASB sendiri. Jadi ini juga yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton sendiri kan. Kalau sebelum anda nak ada instrumen pelaburan seperti forex ini, insya-Allah kita mulakanlah dengan pelaburan seperti di ASNB. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini Cik Faris, dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton yang mungkin nak tanya soalan-soalan. Gitu kita jawab kejap lagi, PM tepi. Jadi kita nak kongsikan sebentar lagi ASNB kongsi bersama dengan panel Wan Roshaimi bin Wan Abdullah, iaitu merupakan Head IT Security PMB, yang lepas ni kita nak bincangkan tentang topik ancaman jenayah cyber, lindungi diri, elak jadi mangsa. Ini banyak juga ni yang tertipu ni kan. Dan sebelum tu saya nak serahkan perhatian anda semualah kepada Riz dan juga Acong. Cik Farid ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada dah. Tak ada, betul ke? Bagilah pesanan sikit. Biasa dah bagi pesanan bagi kita. Okey, saya punya pesanan samalah, saya akan ulang lagi sebelum terlibat dengan mana-mana pelaburan, pastikan ada tabung kecemasan dan saya sarankan melaburlah di dalam ASB. Okey, melabur di dalam ASB. Okey, kita ada sedikit masa lagi Cik Faris. Kalau kita cakap tentang melabur dalam ASB ini juga sebenarnya suka untuk saya kongsikan kepada penonton lah. Kadang-kadang kita ni pada awalnya kan, kita mungkin rasa macam apatah lagi yang muda-muda. Kita rasa kalau kita nak ada tabung kecemasan tu, kita rasa macam buat apa simpan duit? Duit tu tak nampak, nanti macam mana nak pakai dan sebagainya. Jadi kita lebih teruja untuk menggunakan duit yang kita ada, duit gaji ni kita kepada barangan-barangan yang kadang-kadang tak perlu. Contoh, ni saya cakap diri saya sendirilah. Contoh kadang-kadang masa muda-muda dulu kan, saya rasa daripada simpan RM100, tak cukup lah nak simpan RM100 dalam tabung kecemasan ke dalam ASB ke, sebab RM100 kot banyak. RM100 tu saya boleh beli makanan kegemaran saya, minuman kegemaran saya. Sedangkan kadang-kadang sekali kita pergi makan dekat kedai-kedai ni, kadang dia kos dia lebih RM50, RM60. Duit tu kalau kita simpan sebenarnya, yang mana dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun akan datang, nilainya akan berganda dan mungkin lebih berguna kepada kita ketika itu yang mungkin dah ada keluarga, perlukan di waktu kecemasan dan sebagainya. Ini mungkin Cik Faris pun boleh kongsikanlah juga ke penonton-penonton kita. Tak rugi sebenarnya untuk kita simpan duit, ada tabung kecemasan itu. Okey, betul. Sebab macam katakan tadi, ketika saya kerugian $10,000 tu, pada masa tu saya tak ada tabung kecemasan lah. Tak ada? So pada masa Kenapa tu tak ada kecemasan. Maksudnya nak berkata itu pada masa tu, yang $10,000 tu masa saya mula-mula dulu. Oh, okey. Masa Masa tu tu umur berapa? Rasanya dalam 10 tahun lepas macam tu lah. Okay, umur jangan tak boleh nak bagi tahu lah. Saya saja tanya tu, tak nak bagi tahu umur. Okay. So pada masa tu kenapa saya tiba-tiba invest $10,000 tu, saya baru mula masa tu sebut dengan modal yang kecil dalam $500. So telah menjana keuntungan yang banyak. So kita rasa teruja lah pada masa tu. So kita pun mencari investor. Kita mencari investor untuk terlibat bersama kita. So kemudian kita pun start trade dengan investor. Pada masa tu okey sebenarnya, setiap hari kita buat $1,000 sampai lebih kurang 5 hari. So kita overconfident. So bila kita overconfident, minggu hadapan kita jadi tamak. So bila kita jadi tamak, kita buka lagi besar dia punya position. So kemudian bila rugi, kita rasa macam tak nak cut kita punya rugi. So itu menyebabkan sebab itulah kita terus loss dan menangis di tepi butir kaca. Betul lah, menangis tepi butir kaca berapa hari? Gelak dia berapa hari. Yang belakang tu pun dia gelak berapa hari. Kejap kita tanya dia ada tak agaknya masuk pelaburan-pelaburan yang merugikan dia kan. Okey. Dan sebenarnya kan inilah saya kira dalam kehidupan kita ada asam garamnya. Dan kalau kita bercakap tentang kewangan ni, semua orang nak ada kedudukan kewangan yang kukuh. Semua orang nak ada kewangan yang stabil, kerana kalau boleh bukan sahaja kita nak berbelanja pada diri kita, pada ahli keluarga kita, dan juga kita nak kongsikan kepada orang sekeliling kita. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita mencari pendapatan tambahan, untuk kita mendapat keuntungan daripada pelaburan, apa yang nak kami kongsikan daripada borak-borak je pagi ni bersama dengan Cik Faris ini, apa yang nak kami sampaikan kepada anda, sebelum anda nak buat sesuatu pelaburan kan, kita kena fikir, kena ada ilmu, kena tahu siapa orang yang benar yang boleh mendidik kita, membantu kita, siapa juga organisasi yang boleh kita percayai supaya diri kita tak ditipu. Dan Rasid dah ulang beberapa kali bahawa kalau anda buat pelaburan, contohnya pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi ini,
tak mungkin tak ada kerugian. Jadi kalau ada individu-individu yang menjanjikan anda keuntungan dalam masa satu malam 24 jam dalam tempoh seminggu dan sebagainya, pastikan anda semak dahulu betul-betul supaya ada tidak kerugian dan jangan rugi sampai 10,000 USD dan menangis di bucu katil. Begitulah. Okey, kita sebenarnya ada juga banyak komen di Facebook ni. Ini kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton bersama dengan kami ini. Farhanaj Muhammad katanya perbincangan yang berilmiah dan juga terbaik. Maknanya apa yang disampaikan oleh Cik Faris itu insya-Allah sama-sama dapat dijadikan manfaat kepada semua. Dan sambil kita borak-borak ni, kita harapkan apa saja yang kita kongsikan dapat memberi manfaat yang berguna kepada anda, khususnya untuk anda membuat perancangan kewangan dan membuat pilihan dalam pelaburan. Dan tadi dah mention dah. Pernah dengar trivia? Tak pernah. Tak pernah? Tak apa, tak pernah dengar. Kejap lagi kita nak tengok diorang ni main trivia. Kita akan bersama dengan segmen yang memang ramai dinanti-nantikan di Facebook ini, iaitu segmen Trivia Live. Kita nak bersama dengan Riz, Acong dan Zack. Mereka kembali bertiga trio. Nyanyi sikit.